Siapa nak salah? Dia hukum dia wujud. Sebab Allah yang mewujudkan hukum dia. Bukan hukum dia, hukum manusia. Allah yang buat. Jadi hari ini nak tuan-tuan jawablah rumah Allah yang mulia ni, ada tak hukum dia dalam neraka? Tuan-tuan kata tadi, kalau kamu tak mengukur dengan hukum Allah, jadi guna. Tu kata kadang-kadang hukum ni dia hidup tak mana. Ada orang yang ada mengajar hukum lari tak mana. Tak cerita apa hukum semua ni. Jadi langkau lah sampai ayat ni. Jadi tak boleh baca ayat ni kita tafsir. Yang boleh langkau tak boleh. Yang Quran dia malah tu. Dia main ayat wadiyah tu dan hukum dia hukum dia. Semua dah. Tuan kena jaga. Jadi betul wujudkan hukum Allah itu perkara yang wajib. Bila siapa buat hukum ni, hukum Allah, siapa pun tak boleh tuan-tuan mencuri potong tangan. Siapa mau tangan dia kena potong? Siapa mau kena sebab dan khayal ramai? Siapa mau kena bayar dia? Kira anak saya baru umur 2 tahun. Kalau anak ni besar ni doktor macam mana? Busuk-busuk mahkamah kata tak apalah. Apa pun kamu kena bayar 300,000. Nak cari tahu mana? 300,000 nak kena bayar lagi ni sebab anak dia baru 2 tahun, anak dia baru setahun. Mana tahu kau anak itu besar dia begini sama-sama. Kalau ingat tu itu tak siapa pun. Barulah jalan raya pun jadi sopan. Baru dia rumah semua pakai sopan lagi. Takut. Ini kata hukum Islam membawa kebaikan. Hukum Allah lebih perkara pencegahan. Sebab kita buka dalam Quran pun ada ayat bab potong tangan tu Tuhan kata apa? Allah ni datang hukum dia adalah hukum pencegahan daripada Allah. Kasaba nakala minallah. Kasaba perbuatan yang buat tu nakala minallah, sebagai satu hukum pencegahan yang datang dari Allah. Nampak? Itu dia. Kita kadang pakai pepatah Inggeris, mencegah lebih baik daripada berubat, tapi saja pakai. Cuba pakai tu mencegah. Sama lagi. Sebagai besar pada agama Islam, kalaupun tidak kesemuanya telah diperintah dengan sistem cipta manusia yang dipercampur adukkan antara undang Romani, Yunani, Perancis dan lain. Banyak hal ini pun. Negara-negara Islam banyak terlibat. Undang-undang Roman, undang Roman macam ni. Undang Yunani macam ni. Perancis, undang macam-macam undang kita masuk. Macam-macam undang masuk. Kenapa? Sedangkan Quran dah lengkap dengan perundangan dia. Hadis dah lengkap dengan perundangan dia. Dah cukup. Sebab dia main, kalau tuan-tuan tengok berapa kali ayat diulang, kita faham dah ayat ulang. Tuhan ulang ayat. Wala takhshawun nas fala takhshawun nas wakhshawni. Maka kamu jangan takut dengan manusia, tapi takut dengan aku. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kamu jangan jual ayat aku dengan harga yang murah. Membuat hukum, ustazkah, hakimkah, jangan dengan kerana gaji yang tinggi kamu melupakan hukum. Itu maknanya menjual ayat. Tak ayat tepi nak ambil yang ni. Ustaz, jangan cakap sama hukum ustaz. Malam ni kami bayar kat ustaz 600. Tak apa. Cakap dekat. 600 tu jadi darah daging lah. Taubat tak ada darah daging. Allah murka lagi. Jangan jual ayat Allah yang tuan, awak jadi macam ni ya. Ni contohnya ayat yang mai tadi yang hukum ni Al-Maidah ni, ayat ni dia mai ayat faman yahkum ni semua dia mai. Ayat ni semua dia mai ayat 44 tadi. Al-Kafir ayat mula tu dia mai ni maknanya. Maka dia punya takut dengan manusia tapi takut dengan aku, jangan dan barang siapa tidak mengukur hukum Allah maka orang kafir. Ni apa tu kata wa kata benar, kata telah kami wajibkan. Kami di sana balik Allah. Wa kata benar. Aku nak bagi lengkap lagi wa nahnu kata benar. Dan sesungguhnya demi kami Allah Ta'ala ni
rosak mata, kena bagi rosak mata ya. Wal anf bil anf, kalau hidung dengan hidung. Wal udhun bil udhun, kalau telinga dengan telinga. Wasin bisin, kalau gigi dengan gigi. Itu hukum qisas. Jadi adakah benda ni wujud? Dia ada hudud, dia ada qisas, dia ada ta'zir. Dia ada dia. Dia ada kafarah. Banyak lagi tu. Sampai bila nak ngaji tu? Bila. Dah mati pun dia ngaji. Duk ngaji ni pasal masalah doa. Susun 10 jari no. Duk ngaji bab sembahyang puasa yang mutlak. Ngaji mah hukum ni baru kita tahu kena wajib. Terus sekali usah-usah buat keluar lah sikit hukum tu kau nak pergi kau nak pun. Jadi hukum buat keluar. Ni tanya hatu orang tu. Sampai hari ni kita tak faham. Yang kita tahu kafarah ni lagu ni. Kafarah dah kafarah. Baik dah. Kalau bila tak sengaja dipanggil kafarah. Kalau sengaja dia. Nampak? Langgar dengan tak sengaja kena kafarah, kena denda. Tak sengaja, tapi kena bayar enggak sekian-sekian, tapi tak macam dia lah. Kalau sengaja dia. Oh, yang tuan. Tak wujud hukum ni nak berwenang-wenang. Ni hukum lain yang dia buat. Anak tak bayar piti-piti empok kena masuk penjara. Dah dia buat hukum tu. Mana boleh? Ya. Ya, apa hukum dah. Cuba buat hukum yang ni baru mau. Betul. Anak tak bayar PTN, apa kena masuk? Apa kena? Ataupun blacklist. Kalau kena nama la ilaha illallah. Pening lah. Ni, tu pasal kita mencampur aduk ke undang. Macam ni. Atas alasan kalau Yahudi ada apa? Kemanusiaan. Amerika, kemanusiaan. Semua kemanusiaan. Kalau saya apa? Kalau negara Islam menyerang negara Islam, dandan, turun, perang, pasal tak jaga pasal. Habis kalau Israel itu sendiri membunuh Palestin, tak ada apa-apa, macam apa itu? Jadi maknanya kalau ikut manusia memang itu jadinya. Hukum Allah ada. Allah ada. Allah manusia ada. Kalau dia kata kalau jiwa dengan jiwa, kalau mata dengan mata, hidung dengan hidung, yang mana itu manusia ada. Sambung. Demikian juga sistem ekonomi yang menguasai negara ini adalah sistem kapitalis atau sosialis. Sistem ekonomi pun patutnya kena Islam. Sebab Islam tidak boleh riba. Islam tidak boleh mengambil untung yang berlipat ganda sehingga menekan orang-orang miskin. Sebab setiap negara mana pun, dunia mana pun Allah akan letakkan antara kaya dengan miskin. Allah tak bagi semua kaya, tak bagi semua tidak. Mesti ada jurang. Sebab si miskin akan bekerja untuk orang kaya, si kaya bekerja bantu miskin. Memang itu kerja Tuhan. Hari ini ekonomi sistem apa kita ambil? Ekonomi kita tak mungkin kapitalis, atau mungkin sosialis, atau mungkin iblis. Satu lagi dia muni is saja. Jadi maknanya sistem ekonomi pun kena ikut Islam hukumnya. Begini. Sebab dalam Quran bagi tahu Allah menghalalkan perniagaan, mengharamkan riba. Dan betul siapa? Ini sekali lagi mewakilkan kerja dan amal untuk menghancurkan kewujudan jahiliyah dalam bentuk ini. Demikian juga mengembalikan cara hidup Islam itu adalah menjadi fardu ain ke atas setiap muslim, sehingga pimpinan dan kekuasaan itu kembali kepada Islam. Kita kena sentiasa berjuang. Mesti sekarang ni pegangan kita, anak cucu kita mesti dari sisi kepimpinan dan kekuasaan pemerintah mesti menurut Islam. Tak kira siapa, tak ikut Islam tak boleh. Kena ikut Islam. Itu dia. Jaga. Kadang-kadang si kena kakak tengok orang kiri kanan. Kalau duduk kat meja ni lagi dahsyat. Bila kami cakap kemat, bila waktu makan, ustaz patut ustaz kena cakap bagian-bagian. Dia bisik pelan ya. Saya bukan tak cakap tapi nak faham.
Woi, apa ni? Siapa? Dia. Selain itu, pelaksanaan dan pengamalan sebahagian besar daripada kewajiban syara' adalah bergantung pada pelantikan seorang khalifah atau imam. Pelantikan seorang khalifah atau imam bergantung pada wujudnya satu kuasa Islam. Sebab itu dalam Quran letak pemimpin siapa? Saya nak baca lagi ayat ni. Saya baca sekali. Nak baca lagi ayat ni sekali lagi untuk pengetahuan kita. Kita tengok ni, saya pegang ni Quran kan? Bukan buku cerita kan? Quran surah Al-Ma'idah ayat 55 ni. Innama waliyukumullah, sesungguhnya pemimpin kamu yang tertinggi lah. Ini the highest leader. Ialah Allah. Wa rasuluh. Kemudian the second, the higher, yang the highest. Ini the higher. Mana yang kedua pemimpin kamu adalah Rasul ni. Kemudian dia kata walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salat, pemimpin yang akan memimpin kamu, syarat dia Allah letak siapa dia? Alladzina amanu, orang beriman, dan bukan kata beriman, dia sendiri alladzina yuqimuna as-salat. Orang tu bila sebut mendapik dada kata dia beriman, dia sendiri kena mendirikan salat. Pemimpin tu kena salat. Syarat Allah no? Ni kata hukum ni, yang kita tengah baca hukum ni no? Hukum Allah begitu. Pemimpin dia mesti yang bersolat. Ada. Solat nak raya ke? Kita solat raya ambil gambar ni. Dihadiri oleh pembesar-besar. Continue sila takbir sakalah. Allahu Akbar. Mana boleh? Dia kena sentiasa solat. Dan dia mai tempat kita pun dia kena jadi imam apa semua gitu gini. Itu dia. Kemudian tak cukup dengan syarat yang pertama mendirikan salat, wa yu'tuna zakat, pemimpin mesti mengeluarkan zakat. Mana maksud dia? Pemimpin tu dengan harta kekayaan dia kena membantu orang. Dia sendiri kena bantu orang. Daripada duit gaji dia 5,000, elang cabut 36,000, 50,000, dia kena bantu. Bukan piduk mula-mula ambil dia, tentu lepas tu pian dia hak yang panjang, hak kata lipau, hak yang apa, tak boleh lah. Jadi dulu masa dia kecil dia pakai BO ya, BO dia bertangan pendek lepas tu dia tukar hak pakai tayar lipan tu. Tayar rantai tu hak tu panjang sikit kan tangan tu. Tu baru pencapaian diutamakan tu. Mana boleh macam tu? Hai. Tak. Makna seperti itu syaratnya dia kata pemimpin tu wayuk tu nak zakat, dia kena bantu rakyat. Nak zakat maknanya bantuan dia yang kena buat. Saya dapat lebih lah. Kita apa lah. Mereka naik 2 kupang pun tak apa, minyak hajat bayar. Kita naik 2 kupang terasa. Lepas tu hak market tekan kita lah. Ikan temenung tu dah nama pun temenung sedih. Naik lagi sekilo 12 ringgit. Tengiri 36 ringgit. Nak buat macam mana kawan pergi ambil je dengan minyak dengan apa bekerja lagi. Tak boleh marah. Kemudian cara ketiga pula wahum raki'un, dan mereka mesti rukuk. Rukuk ni tu bukan bahasa rukuk maknanya patuh kepada perintah Allah. Kena cerita semayang dah makna rukuk ni dah makna wa yuqimu salat cerita dah. Rukuk di sini maknanya bukan bohong nak tengok. Wahum raki'un, dan pemimpin kamu mesti rukuk, yang mesti patuh kepada undang-undang Al-Quran ini. Pemimpin yang kamu nak pilih, yang kamu nak memangkah. Dan syarat kalau letak dalam Quran, tapi kita Quran buang tepi payah. Quran buang tepi payah. Quran ambil satu yang tadi. Zakah dia ambil. Sudahkah anda melakukan zakat? Awak Quran ni zakat je kau. Saya apa ni? Saya mengajak lama lah. 6 tahun mengajak apa ni lagi? Oh dia ni. Dia.